Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada kehadrat Ilahi kerana masih diberi nikmat iman dan Islam yang kita hidup, terutamanya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi saya Muhammad Aiman bin Cik Muslim, jurusan Kejuruteraan Mekanikal dan Perbuatan, Universiti Putra Malaysia. Berdirinya saya di sini untuk melaksanakan tugas saya untuk memberi ceramah yang bertajuk Pengumpat dan Pencela bagi melaksanakan tugas kursus QKW 2011, iaitu pengurusan masjid. Bercakap tentang pengumpat dan pencela ni, semestinya tajuk ini menjadi kita kurang senang kerana tabiat ini sering kita lakukan dalam kehidupan seharian, maupun secara tidak sengaja ataupun sengaja. Lebih menyedihkan lagi, tabiat ini menjadi kegemaran segelintir manusia di atas muka bumi ini, dan ia tidak patut dijadikan sebegitu rupa. Jadi apa sebenarnya maksud pengumpat dan pencela ni? So, pengumpat ni, Rasulullah SAW telah memberi pengertian pengumpat sebagai apabila engkau menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya, seperti marah, benci dan sebagainya. Dengan erti kata lain, pengumpat ni kita bercakap tentang seseorang dengan perkataan yang buruk terhadap dia tanpa pengetahuan mereka sendiri. Dia berbeza dengan mencela. Mencela pula kita mengejek orang tersebut dengan perkataan-perkataan yang sesat dan gelaran yang tidak disukai mereka secara berhadapan dengan mereka. Jadi apa sebenarnya hukum mengumpat dan mencela ni? Jadi mengumpat dengan hati maupun secara lisan dengan niat berasa buruk kepada orang lain, hukumnya sama haramnya. Jadi dan inilah yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, serta selain itu juga terkenal kejahatannya. Surah Al-Qalam ayat 10 hingga 13. Allah turut mencelaka perbuatan mengumpat dan mencela ni sebagaimana firman-Nya yang bermaksud dalam surah Al-Humazah ayat pertama, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Jadi apakah perkara-perkara yang sering menjadi bahan umpatan maupun celaan? Jadi first kali ia merupakan kekurangan fizikal atau dikenali sebagai body shaming. Body shaming ini amat terkenal di Malaysia dengan panggilan yang berkait dengan kekurangan fizikal seseorang itu, seperti, maaf saya katakan, seperti terlalu gemuk, terlalu pendek, kerinting, bermata juling, cacat dan sebagainya yang berkait dengan kekurangan fizikal seseorang itu. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia telah menganggap body shaming ni sebagai bahan jenaka untuk menjadi bahan lawak pada rakan-rakan mereka. Tetapi ia menjadi tentunya orang yang menjadi sasarannya berasa tidak selesa. Perbuatan body shaming itu hakikatnya jelas haram dan ditegah oleh orang Islam. Ingin saya katakan, semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada kelebihan serta hikmahnya. Ia tidak sepatutnya dicela dan dihina sedemikian rupa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin ayat keempat yang bermaksud, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi ingin saya menceritakan satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai betis yang kecil. Pada suatu hari beliau keluar untuk memutip ranting untuk dijadikan siwak. Lalu didatangkan angin dan menampakkan betisnya yang kecil itu. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa akan betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada sahabat-sahabat, apakah yang menyebabkan kalian ketawa? Lalu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjawab, wahai Nabi Allah, kerana betisnya yang kecil. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
sesungguhnya kedua-dua betis itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Daripada cerita ini jelas menunjukkan bahawa menghina kekurangan fizikal orang lain itu adalah haram. Jika kita dapat lihat daripada kisah ini, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan kata-kata celaan pun kepada Abdullah bin Mas'ud. Mereka hanya sekadar ketawa. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Merupakan keturunan seseorang itu menjadi bahan umpatan celaan juga. Kita dapat lihat tengok pada keturunan seseorang itu, sama ada mereka anak luar nikah, keturunan orang fasik, ataupun seseorang yang hina, atau keburukan lain dalam keturunan seseorang itu. Yang ketiga adalah pekerti seseorang tersebut. Pekerti seseorang menjadi bahan umpatan celaan. Sebagai contoh, seseorang yang membuat kebaikan, malah mereka juga menjadi bahan umpatan kerana si pengumpat ini sendiri ada sifat dengki terhadap orang yang membuat kebaikan tersebut. Kita dapat lihat sebagai contoh, ada orang derma secara ikhlas kepada anak yatim ataupun memberi bantuan kepada orang-orang yang susah. Namun ada juga yang menyebarkan fitnah, menangkap gambar mereka, mengatakan mereka membuat sumbangan secara hanya untuk menunjuk-nunjuk, riak. Jadi pengumpat dan pencela yang berlaku di sini adalah golongan-golongan mereka yang berdengki dengan akhlak yang dilakukan oleh seseorang itu tersebut. Jadi terdapat ulama menyenaraikan beberapa kelonggaran yang diizinkan kita menyebut kekurangan orang lain di belakangnya itu tidak dikira dosa. Ia termasuk beberapa keadaan berikut. Yang pertama, apabila seseorang itu dizalimi, dia dibolehkan mencerita kezaliman ke atasnya kepada pihak yang bertanggungjawab. Yang kedua adalah apabila hendak mendapatkan fatwa atau mengetahui hukum sesuatu perkara. Yang ketiga, apabila ingin memberi peringatan kepada orang lain. Yang keempat, apabila seseorang itu dikenali dengan gelaran itu secara menyeluruh. Sebagai contoh, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah paling banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelaran Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah telah mendapatkan gelarannya sejak beliau masih muda lagi kerana beliau amat menyayangi kucingnya dan dia selalu membawa kucingnya ke mana sahaja beliau pergi. Dan beliau telah diberi gelaran tersebut yang bermaksud bapa kepada kucing. Masyarakat sekeliling memanggil beliau Abu Hurairah dan jarang sekali mendengar masyarakat memanggil dengan nama sebenarnya. Yang kelima adalah apabila ia terkenal dengan jahatnya. Ya, sebagai contoh kita dapat lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar bin Hisham, atau dikenali sebagai gelarannya Abu Jahal. Digelarnya Abu Jahal kerana kejahatannya yang menolak kepada kebaikan dan melakukan kejahatan serta menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi kepada cara untuk mengelak daripada pengumpat. First, kita mestilah sibukkan diri untuk mengobati kekurangan yang ada pada diri kita, yang celah-celah yang ada dalam diri kita, sebelum kita menyebut kepada untuk mengobati celah orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berbahagialah seseorang yang disibukkan oleh celahnya sendiri daripada melihat celah orang lain. Daripada Ibnu Abbas juga yang bermaksud, jikalau engkau hendak menyebut-nyebut celah orang lain, maka cubalah dahulu engkau ingatkan dan sebut-sebutkanlah celah-celah yang ada dalam diri kamu sendiri. Dan yang kedua, cara untuk mengelak mengumpat adalah menginsafi benar akan akibatnya, yakni kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang azab Allah kepada mereka yang mengumpat maupun mencela ini. Sebagai kesimpulan, kita hendaklah menjaga lisan kita daripada dikotori maupun dicemari dengan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan mengumpat maupun mencela. Sentiasa ingatlah azab Allah yang pedih yang disediakan kepada mereka yang mengumpat maupun mencela. Jadi saya memohon maaf atas segala kesilapan maupun kekurangan sepanjang saya berceramah tentang pengumpat dan mencela ini, kerana masih dalam proses belajar dan sekadar ingin menyebarkan dan pesan
berpesan-pesan dengan kebaikan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.